Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Selesai dah kita baca topik pertama, min alamati al-i'timadi 'ala al-'amali. Sambung. Nuqsanur raja'i 'inda wujudi az-zalal. Okey. Faham tak? Faham? Kalau tak tengok dalam YouTube tak, ya dalam e-clip tak faham ah. Jadi ustaz teranglah tu. Kita tengok sendiri semula. Sebagai tambahan, min alamati al-i'timadi 'ala al-'amali nuqsanu ar-raja'i 'inda wujudi zalal. Al-amal ikut Syekh Ibn Ajibah dalam kitab dia Iqazul Himam, ataupun boleh awak rujuk dalam kitab Ib'adul Ghamam fi syarhi Al-Hikam. Sama saja. Kitabnya kitab Syarah Ibn Ajibah. Syarah Ibn Ajibah yang menerangkan, yang mensyarah kalam hikam yang kita baca ni adalah iklik semua sekali dah. Itu Syarah Hikam Asy-Syarnubi. Jadi sebagai tambahan, Ibn Athaillah Sekandari yang di kalam Ibn Athaillah Sekandari yang disyarah oleh Syekh Ibn Ajibah dalam kitab dia Iqazul Himam, itu aqsam al-a'mal, pembahagian amal sini. Amal ni masukkan sini amal apa? Amal apa? Boleh terbagi kepada dua kalau kita faham secara umumnya. Apa dia? Amal zahir, amal batin. Tapi Syekh Ibn Ajibah membahagikan amal tu boleh dibahagikan kepada tiga, bukan kepada dua. Iaitulah amalul syariah, amalul tariqah, wa amalul haqiqah. Amalan syariat, amalan hakikat, amalan tariqat, amalan haqiqah. Itu istilah dia. Umumnya zahir batin. Umum saja, zahir dan batin. Tapi kalau kita nak cerakinkan dia, kita boleh kata amalus syariah, amalan yang berhubung kait dengan hal ehwal syariah yang zahir. Amal tariqah, amalan yang berhubung kait dengan disiplin ilmu tarikat. Awak belajar kan kajian ilmu tarikat kan? Dan amalul haqiqah, amalan yang berhubung kait dengan ilmu hakikat. Iaitulah ilmu yang berhubung kait dengan perubahan batin, perasaan hati, kesan-kesan perubahan perasaan hati. Itu ilmu hakikat. Ataupun boleh kita kata dengan kata lain, amalul Islam. Atau yang pertama, ataupun yang keduanya amalul iman.
dan amalul ihsan. Boleh? Boleh kita bahagikan begitu? Islam, iman, ihsan sebagaimana dalam hadis Jibril yang kita masyhur disebutkan. Ataupun boleh kita katakan juga, kata Syekh Ibn Ajibah, sebagai amalul ibadah. Amal ibadah. Amalul ubudiyah. Yang kedua. Pertama amalul ibadah. Yang kedua amalul ubudiyah. Dan yang ketiga amalul ubudah. Nah, amalul ubudah itu al-hurriyah. Al-ubudah ni al-hurriyah. Kebebasan diri daripada merasa hamba selain daripada Allah Ta'ala. Terbebas diri daripada rasa hamba selain daripada Allah Ta'ala. Nah, okey. Ataupun kita boleh bahagikan lain lagi dengan pembagian yang lain, tapi merujuk kepada makna yang sama. Seperti kita kata amalu ahli bidayah. Amalu ahli bidayah, amalan orang yang mula-mula nak menuju kepada jalan Allah Ta'ala. Mula-mula perjalanan dia macam mana? Amalu ahli wasat, orang yang pertengahan. Nah, macam ke nak belajar lah. Orang yang mula-mula belajar darjah 1, kemudian sekolah rendah kan, kemudian sekolah menengah, kemudian universiti. Ahlul wasat tu orang sekolah menengah lah. Dan amalu ahli an-nihayah. An-nihayah orang yang advance. Pertengahan tu intermediate lah. Advance, orang yang nihayah, orang yang masuk U dah, mahasiswa. Itu. Nah, mudahnya gitu. Jadi fasyari'atu an ta'budahu. Syariah tu kamu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu beribadat kepada Allah Taala. Wa tariqatu an taqsudahu. Tariqah tu kamu menjadikan Allah sebagai maksud tujuan hidup awak. Nah, awak qasad, awak berhasrat untuk menuju kepada Allah Taala, itu at-tariqah. Wal haqiqah an tashhadahu. Haqiqah pula engkau menyaksikan, penyaksian. Mendirikan penyaksian kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan al-haqiqah. Jadi amalan ni ada pada seseorang, tapi berbeza bentuk amalannya. Nah, tumpuan amalannya berbeza. Kenapa? Kerana ia merupakan peringkat-peringkat yang berbeza. Kalau awak hanya sembahyang Allahu Akbar, kalau awak hanya mengambil berat tentang pergerakan zahir, maka dipanggil syariah. Awak angkat ni Allah ni, Allahu Akbar ni betul tak ni? Letak sini betul tak? Awak rakam betul tak? Itu syariah. Tapi tumpuan hati hanya untuk Allah dalam hati itu. Itu at-tariqah. Ada. Tapi fokusnya berlainan. Kan? Fokus hati kita. Kemudian dalam penghayatan hati kita hanya Allah. Tidak terasa wujud selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu al-haqiqah, penyaksian kita. Penyaksian ruh, kerohanian kita, menyaksikan Allah je yang mentadbir. Kan? Maka orang yang sama, pelaku yang sama, tetapi tumpuan fokus amalan tu berbeza. Sepatutnya ketiga-tiga tu ada pada seseorang yang melakukan ibadah. Perlu ada amalul syariah, perlu ada amalul tariqah, perlu ada amalul haqiqah. Kena ada laka. Nah, tidak boleh amalu syariah saja, amalul tariqah saja, amalul haqiqah saja, tak boleh. Itu maksud dia. Okey. Jadi boleh kita kata juga asy-syariah li islahiz zawahir. Syariah itu untuk membina, memperelokkan segala
tingkah laku zahir, perbuatan zahir. Nah, itu tuntutan jasad. Dan at-tariqah pula li islahi ad-dhamair, untuk tariqah itu untuk membaiki hati, membaiki jiwa. Wal haqiqah li islahi sarair. Hakikah pula untuk memperelokkan sir seseorang tu. Sir tu merujuk kepada tuntutan ruh seseorang, penyaksian roh atau sir. Kan? Okey. Jadi islahu al-jawarih, kata ulama, dia ada 3 perkara. Mesti dengan taubah. Nak mengislahkan zahir kita ni mesti dengan taubah. Kemudian mesti dengan at-taqwa. Dan mesti dengan al-istiqamah. Mesti ada 3 ni. Bertaubat, bertakwa, beristiqamah. Takwa buat ibadat lah, melazimi ibadat. Istiqamah berterusan dalam melakukan takwa, melakukan ibadat, meninggalkan maksiat. Wa islahul qulub, untuk memperbaiki jiwa, hati kita, perlu ada 3 perkara juga. Pertama sekali, al-ikhlas. Yang keduanya, as-sidqu, benar, ikhlas hati, benar hati. Yang ketiganya, at-tama'ninah. Ni ringkas-ringkas je ni. Kalau cerita panjang-panjang, al-ikhlas saja 1 jam tak habis. Nah, as-sidqu saja 1 jam pun tak habis, berjam-jam. Tapi kita ambil yang ringkas. Asas yang ringkas supaya nampak kerangka dia macam mana. Kerangka ilmu tentang islahul qalbi macam mana. Kerangka ilmu tentang islahul zawahir macam mana. Yang ketiga, at-tama'ninah, ketenangan jiwa. Yang ke amalan yang ketiganya ialah islahus sarair. Kita nak memperbaiki sir kita, kerohanian kita, penyaksian kerohanian kita. Kena ada 3 perkara juga. Yang pertama, al-muraqabah. Yang kedua, al-musyahadah. Yang ketiga, al-ma'rifah. Nah, itu juga istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu tasawuf. Okey. Ataupun kita kata juga, ni masih lagi dalam konteks pembahagian amalan. Boleh kita kata juga islahul zahir, maksudnya meninggalkan segala larangan, mengikut segala suruhan. Islah zahir lah tu. Supaya kita faham apa maksud islahul zahir. Meninggal segala larangan, melakukan segala suruhan. Islahul ad-dhamair, bersih hati, baiki hati. Maksudnya apa? Takhliyah minar razail, mengikis sifat-sifat tercela. Tahliyah bi anwa' al-fadail, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat tercela ni apa? Perasaan negatif. Rasa benci ke dia, rasa deki dia, segerang ke dia, rasa sakit hati dia, rasa sakit hati. Tu semua sifat negatif. Sifat perasaan sifat negatif tu perasaan tadi lah. Kan kita ada perasaan tiap hari dia kan. Jaga je nak marah siapa, benci siapa, suka siapa, ada je tu. Tu perasaan negatif. Perasaan negatif itulah diistilahkan sebagai al-radha'il, segala sifat tercela. Perasaan negatif, rasa baik sangka dengan orang, rasa orang semua baik. Kita perlu belajar dengan orang, semua orang pandai.
Semua orang baik. Ni kalau rasa orang semua jahat, kita je baik. Dah. Maka itu sifat negatif. Sifat positifnya, rasa orang semua baik. Rasa semua perlu kita buat baik ke orang. Contoh. Maka itu salah satu daripada sifat positif. Itu hak mudah tu. Ada lagi hak yang kita nak di sini yang lebih dalam lagi, tapi kita faham yang mudah-mudah dulu. Nanti kan yang cerita yang dalam-dalam, yang jauh daripada pencapaian kepahaman kita tak boleh faham. Apa tak faham sifat positif apa dia? Ataupun sifat mahmudah apa dia tak faham. Sebenarnya sifat mahmudah tu lah. Pagi-pagi rasa semangat nak pergi sekolah. Semangat sekolah pula dah. Sekolah lagi belajar, naik kelas. Semangat lagi kelas. Rasa tak mahu attend kelas. Tu positif tu. Tapi pagi-pagi rasa biar potongnya ala-ala kami ni Allah biar rugi je. Dah, esok cuti pula, lusa cuti pula. Sekali ala-ala agung seminggu sekali biar sekali. Tu sifat mazmumah lah tu. Perasaan negatif tu. Sifat mazmumah lah tu. Senang je, kan? Maka benda tu ada dalam diri kita. Maka islahu ad-dhamair, inilah dia. Nak bersihkan ni lah. Wa islahu as-sarair, iaitulah kita nak yang dimaksud as-sarair sini ialah ruh-ruh kita. Kita ni ada zahir jasad, ada ruh kita. Jadi dengan cara kita mendidik dia, melatih tubuh dia supaya dia beradab, timbul rasa adab dan timbul rasa tawaduk, timbul rasa baik akhlak. Maka ini cara kita didik ruh kita. Okey. Ini antara bentuk pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang. Maka bila kita faham min alamatil i'timadi 'alal amali di sini merangkumi semua tu. Gitu. Merangkumi semua aspek amalan yang disebutkan tadi. Maknanya tanda kita bergantung pada aspek amalan semua sekali itu apa dia? Nuqsanur raja'i 'inda wujudi az-zalali, yang kita bincang dah maksud dia dah. Itulah kita bincang secara panjang lebar. Okey. Maksudnya orang yang berada di peringkat bidayah, orang yang berada di peringkat pertengahan, orang yang berada di peringkat nihayah, kesudahan, orang yang kemuncak, semua mereka itu, semua golongan itu, golongan pengamal itu tidak boleh bergantung dengan amalannya. Apa yang perlu disedari ialah tidak boleh bergantung kepada amalan. Mesti bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung kepada amalannya. Ini maksud kepada kalam ni. Jadi dengan sebab tu Rasulullah pernah bersabda, la yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Jadi semua sekali termasuk Rasulullah masuk dalam syurga Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Bila dah Rasulullah beritahu begitu. Dan begitulah kedudukan hakikatnya. Mengapa perlu lagi kita rasa bergantung kepada amalan tu? Tidak rasa bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya. Bukan maksudnya kenapa kita masih lagi melakukan amal. Itu bukan. Masih lagi melakukan amal tu amal syariah. Hak zahirnya kena buat. Tapi nak cerita di sini rasa kebergantungan hati kepada perbuatan kita, usaha kita. Sepatutnya
kita kena rasa bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud dia. Okey. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala tersebut dalam Quran. Tapi faham makna dia kan? Tapi macam mana dengan hadis tadi ataupun dengan kalam tadi? Semacam bercanggah. Tidak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau hikam kata, jangan bergantung kepada amal. Kalau bergantung kepada amal, tanda kamu kalau kamu kurang berharap kepada Allah Ta'ala, tanda kamu bergantung kepada amal. Dalam Al-Quran sebut, masuk syurgalah kamu dengan sebab apa yang kamu lakukan. Macam bercanggah je. Zahirnya macam bercanggah. Tapi kalau ditelitikan sebenarnya tidak bercanggah. Sebab Rasulullah kata, hakikat sebenarnya kamu masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tak, itu hakikatnya begitu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kamu nak masuk syurga kena beramal. Tapi kalau beramal Allah Ta'ala tak terima, tak boleh. Kan? Bukan maksudnya dengan amal kita masuk syurga. Kita masuk syurga dengan Allah Ta'ala terima, dengan sebab Allah Ta'ala terima. Dengan sebab Allah Ta'ala terima, itu rahmat Allah Ta'ala, kelebihan Allah Ta'ala. Maka dengan semata-mata kita melakukan amal, belum tentu kita masuk syurga. Sebab bila sebut bima kuntum ta'malun tu, bima kuntum ta'malun tu, udkhul jannata bima kuntum ta'malun tu, masuklah syurga dengan sebab apa yang kamu lakukan, amalkan itu. Maksudnya dengan syarat apabila amalan kamu itu diterima oleh Allah. Kan kita boleh beramal macam-macam. Kita sembahyang, semua sembahyang. Tapi kita sembahyang kita kerana orang pun ada. Sembahyang kita kerana malu pun ada. Sembahyang kita kerana malas pun ada. Sembahyang kita kerana nak suruh orang kata rajin ke, ada. Takut orang kata malas pun ada. Ataupun kerana itu dan ini, macam-macam. Kan? Maka dengan sebab itu, amalan itu disyaratkan mesti diterima oleh Allah Ta'ala, barulah kita dapat masuk syurga Allah. Selesailah iskal dia, masalah ataupun kekeliruan yang timbul tu. Okey. Seterusnya, Syekh Ibn Athaillah Sekandari menyatakan dalam ihkam yang kedua, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwati al-khafiyyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmati al-aliyah. Jadi juga ada dalam iklik. Awak tengok sendiri, awak baca sendiri, awak tengok sendiri, insya-Allah awak faham. Ustaz tambah lagi. Dalam iklik tu tambah lagi satu video klip lain yang dalam bahasa Arab, ada terjemahan dia bahasa Melayu lagi. Dalam YouTube Ustaz ambil. Nah, ada kawan awak bagi satu, Ustaz letak 5 ada situ. Nah, sebab cukup 5 je yang diterjemah dalam bahasa Melayu, teks Arab tapi diterjemah bahasa Melayu. Cukup manfaat untuk bahasa dan kefahaman. Yang disyarah oleh Syekh Ali Juma'. Nah, Mesir sana. Jadi at-tajrid, ringkasnya, maksud at-tajrid ni, at-tajarrud, maknanya kita melepaskan, membebaskan diri kita daripada segala ikatan. At-tajarrud. Dah, kikis, buanglah ke. Yang dimaksud sini, kehendak, kamu berkehendak supaya kamu bertajrid, meninggalkan segala sebab, musabab. Sedangkan Allah Ta'ala masih lagi menjadikan kamu berada di dalam alam asbab, memerlukan sebab musabab. Maka kehendak kamu, perasaan rasa hendak begitu tu, nak rasa tajrid kepada Allah Ta'ala itu,
dianggap sebagai suatu syahwat yang tersembunyi menyelinap masuk, menyelubungi hati kamu. Ini perbincangan kita sekarang. Tak bincang yang zahir ni, bukan yang zahir ni. Ni perasaan hati ni. Perasaan hati ni. Awak rasa tak mau belajar. Kenapa? Kerana belajar ni kena sebab musabak. Allah Ta'ala je yang beri ilmu. Tak payah belajar. Apa tak pergi belajar, tak pergi kelas. Perasaan kerana nak berada dalam keadaan memutuskan hubungan sebab musabak selain daripada Allah Ta'ala. Sebab musabak makhluk ni memutuskan hubungan hati dengan makhluk, hanya nak berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Lalu tak pergi belajar, harap tunggu Allah Ta'ala saja yang beri faham pada kita. Baca Quran je, baca Quran Allah Ta'ala faham sendiri. Tak payah belajar. Maka itu salah satu daripada asyahwa al-khafiyah, tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang merupakan punca daripada perasaan syahwat nafsu yang halus, yang rasa nak hebat dengan Allah Ta'ala tanpa melihat sebab musabab, tanpa menggunakan sebab musabab. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjadikan awak berada di sebab musabab. Tak mau makan kerana untuk meyakini bahawa Allah Ta'ala saja yang beri kenyang. Tak. Sedangkan siapa masa perut kita lapar, hati kata tertanya-tanya, mana makanan, cari siapa nak uri, tak ada orang mari nak makanan. Sebab apa? Dia ingat Allah Ta'ala je yang mendatangkan makanan. Itu salah. Awak nak buang sebab musabab. Kenapa? Kerana nak tajrid, nak merasakan hati tu bergantung terus kepada Allah Ta'ala. Maka itu merupakan salah satu daripada makna syahwat yang tersembunyi dalam hati itu. Syaitan boleh menyelubungi kita, boleh mengganggu kita. Okey. Jadi itu maksud zahir dia. Perbincangan panjang yang mendalam ada lagi. Cumanya kalau kita tidak memahami konteks yang zahir, macam mana kita nak memahami konteks yang lebih dalam lagi, kan? Jadi sekarang ni kita tak faham konsep tajrid, belum dengar. Ni kali pertama ni dengar ni. Tajrid tak pernah dengar sebelum ni. Ada je. Mungkin begitu. Ataupun rasa pelik sangat, tak pernah dengar. Buku kitab fiqh tak jumpa. Buku kitab hadis tak jumpa. Buku kitab usul fiqh tak jumpa. Buku kitab tafsir tak jumpa. Memang bukan bahagian bidang fiqh. Bukan bidang hadis, bukan bidang tafsir. Dia merupakan satu perbincangan yang berhubung kait dengan hati, bidang tasawuf. Maka yang dimaksudkan dengan at-tajrid itu ialah melepaskan perasaan hati ini daripada rasa bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk sebab musabab. Sebab musabab ni faham kan? Dalam bahasa Inggerisnya cause and effect. Sebab musabab. Sakit kepala, cari obat sakit kepala. Kalau awak makan obat sesama, tak jadi kau. Awak lomah sakit kepala, awak lomah obat luka, tak jadi. Sebab dia sebab musabab dia ialah cari obat yang berkaitan dengan sakit kepala. Maka awak makan obat sakit kepala, insya-Allah jadi. Tapi baiknya siapa yang jadi baik? Jadikan baik Allah Ta'ala yang memberikan baik. Allah Ta'ala yang menentukan baik. Allah Ta'ala juga yang mencipta sebab musabab ni. Allah Ta'ala menjadikan kita sakit kepala. Allah Ta'ala menjadikan obat sakit kepala tu bila dimakan, sakit kepala hilang. Allah Ta'ala jadilah ke? Sebab musabab ni. Cumanya oleh kerana kita telah tenggelam dalam lautan sebab musabab, menyebabkan kita rasa sebab musabab inilah sebenarnya sebagai pencipta yang mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Memang begitu, kan? Memang kita, kalau kita asyik dengan satu perkara tu dan kita tenggelam dalam satu perkara tu, kita kata itulah sebenarnya yang ada. Tak ada orang lain dah, kan? Tak ada perkara lain dah.
Jadi bila begitu, barulah kita sedar. Bila dah kita sedar bahawa Allah Ta'ala sahaja yang menciptanya, kita pun mulalah nak menukar haluan kita. Kita rasa, aku selama ni tenggelam dalam sebab musabab, aku nak kembali kepada Allah Ta'ala, aku banyak bersalah, aku nak bergantung harap hanya pada Allah. Lalu kita pun bergantung harap hanya kepada Allah, kita tidak memandang sebab musabab, lalu kita tak buat apa pun. Terpaksa diri kita tak mahu menggunakan sebab musabab. Sedangkan hati kita sangat cenderung untuk mengambil sebab dan musabab tu. Tak? Kita paksa diri tak mau tidur, tapi hati kita rasa nak tidur ni. Nak tidur. Tak? Kita paksa diri tak mau makan, hati kita duk paksa manalah makanan. Agak-agaklah ada orang mari beri. Tak? Kita nak cari sendiri, takut orang kata sebab kita kepada orang, aku nak berharap kepada Allah Ta'ala saja. Tak mau berharap, tak mau minta tolong orang pun. Kalau makanan pun, biar Allah Ta'ala beri sendiri. Datang orang pada kita beri makanan. Mungkin begitulah contoh dia. Kita pun menyendiri, tapi hati kita tertanya-tanya. Tu orang panggil kita sedang berada dalam sebab musabab sebenarnya. Itu maksud dia. Kalau orang yang berada dalam keadaan tajrid ni, perasaan hati dia tidak cenderung pada tu. Kalau contoh dia tak makan, dia tak rasa hati dia rasa nak cari-cari mana makanannya, tak ada. Rasa nak makan, rasa nak lapar, dan rasa nak berhajat dia makan. Rasa nak mengatuk, rasa nak berhajat pada tidur. Maka dia tidak bergantung harap kepada sebab tidur, sebab makan. Kan? Gitu dia. Dan hidup berseorangan nak buat ibadat, dia tidak berharap kepada orang. Hati tak rasa nak pergi kepada orang. Orang pun tak cari dia. Itu tajrid lah tu, sebagai makna zahir yang mudah difahami. Maka awak boleh buat ibadat lah. Awak buat ibadat tu dalam keadaan hati awak nak berhadap kepada Allah Ta'ala, dan rasa tak menjumpa orang. Hati rasa tak menjumpa orang, kita pun tidak berhajat kepada orang, dan orang pun tidak berhajat kepada kita pada waktu tu. Tajrid lah tu, berada dalam keadaan tajrid. Ni kadang-kadang kita berada dalam keadaan begitu, orang tak mau cari pun kita. Kita pun tak rasa nak kepada orang, tapi tiba-tiba kita cari saja cari. Sebab terbiasa dah cari, nak cari orang, kita pun cari. Tak ada orang telefon pun, mesej sekali. Mesej, kita pun tak berhajat kepada orang sebenarnya, tapi kita saja nak mesej. Nak mesej juga, nak WhatsApp juga, nak tanya, tak pasal ni, lagi pasal malam. Maknanya lah, marketing, nak pergi jalan-jalan. Maka itulah keadaan kita. Boleh kita seorang pun. Jadi kata Syekh Ibn Ajibah dalam hal ni, sebagai tambahan kepada kitab kita ni, dia tajrid ada 3 keadaan. Tajrid al-zahir, tajrid yang zahir saja. Tajridul batin, tajrid yang batin saja. Tajridul zahir wal batin, tajrid zahir dan batin sekaligus. Zahir dan batin sekaligus. Okey. Tajrid al-zahir, apa maksudnya? Kita meninggalkan sebab musabab duniawi. Sebab musabab yang duniawi ini kita tinggal, dan sebab-sebab kita meninggalkan segala rutin harian jasmani kita. Keperluan jasmani kita yang harian tu kita tinggalkan dia. Sebab musabab yang zahir tu. Itu zahir. Kita biasa duduk rehat banyak, duduk tidur banyak, duduk makan banyak, duduk cakap banyak, berlepak banyak. Kita tinggal belaka tu. Tajrid. Zahir ni kita tajrid, tinggal untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, tajridu al-batin, itulah kita meninggalkan segala halangan-halangan nafsu kita, halangan-halangan perasaan kita, ikatan-ikatan perasaan kita terhadap makhluk dalam hati kita tu. Tinggal belaka. Rasa
nak minta tolong orang ni, rasa berharap pada orang ni, rasa nak cari orang ni, rasa nak berlindung pada orang ni, rasa nak bergantung pada orang ni, tinggal belaka. Rasa kan jadi gitu, kan jadi begini, kan kalau buat gitu jadi gitu, kan buat gini jadi begini. Waham. Halangan waham. Waham yang ada dalam fikiran, perasaan hati kita, semua kita tinggal. Itu panggil tajridul batin. Yang hanya bergantung hanya kepada Allah Ta'ala je. Perasaan hati bergantung pada Allah Ta'ala je. Bergantung tu dengan makna yang literal, yang umum. Maksud bergantung tu panjang lagi cerita dia. Sejam tu cukup. Dah. Itu dia. Maksudnya, perasaan hati kita menyurah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dan yang ketiganya, kita tajrid zahir dan batin. Dua-dua buat sekaligus. Buat sekaligus zahir dan batin. Okey. Ataupun boleh kita katakan tajridul zahir tu maksudnya meninggalkan setiap perkara, meninggalkan melakukan perbuatan yang menafikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ataupun meninggalkan setiap perkara yang maksiat, menjadikan perbuatan zahir kita ni hanya taat kepada Allah Ta'ala. Itu tajridul zahir. Tajridul al-zahir, itu makna dia. Boleh juga? Betul? Betul kita kata macam tu, tajridul zahir tu. Okey. Kalau ataupun kita kata tajridul al-batin juga kita boleh kata meninggalkan perkara, meninggalkan dalam hati kita tu, meninggalkan segala perkara yang menyibukkan kita daripada mengingati Allah Ta'ala. Dah. Meninggalkan hati kita daripada segala perkara yang menghilangkan rasa ingat kepada Allah Ta'ala. Itu tajridu al-batin. Nah, kalau tajridu zahir dan batin, zahir dan batin hanya untuk Allah. Zahir hanya buat taat, batin hanya ingat Allah. Itu zahir dan batin. Boleh? Nampak? Jadi kita faham konsep dia. Oh, bukan tajrid tu dengan makna macam kita kata tadi tu. Dah, macam kita kata tak mau makan, tak mau minum semua sekali tu. Pada hati tu rasa nak minum, nak makan. Dah. Jadi beza. Salah. Jadi Syekh Ibn Athaillah Sekandari ni dia nak membetulkan kesilapan tu lah. Nak membetulkan kesilapan tadi. Jadi kita kena faham dulu konsep tajrid di sini. Walau bagaimanapun, at-tajridul kamil, dah, orang yang tajrid, sifat tajrid, tahap tajrid yang paling sempurna ialah pada zahirnya ialah meninggalkan sebab musabab, dan menanggalkan segala amalan rutin daripada badan kita, daripada kehidupan jasmani kita. Itu tajrid yang sempurna. Maknanya sebab musabab tu yang zahir itu kita boleh tinggal. Macam tadilah, kita boleh tinggal dengan makna bukan kita paksa-paksa. Allah Ta'ala menjadikan kita boleh tinggal. Allah Ta'ala menjadikan kita tidak perlu berhajat kepada tidur. Allah Ta'ala menjadikan kita tak perlu berhajat kepada makan. Kalau kita tak makan pun, tak selapa. Allah Ta'ala menjadi tak apa. Masa tu Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada alam asbab. Allah Ta'ala rasakan kita tak mau tidur. Siang tak tidur, malam tak tidur juga. Tak mengantuk. Saya sedang mengantuk. Bukan paksa-paksa. Saya sedang tahu apa? Saya buat ibadah. Boleh tak? Boleh. Masa tu Allah Ta'ala mengeluarkan diri dia daripada alam asbab. Masa ketika itu, ini yang dia katakan tajrid. Duduk situ lah. Jangan paksa-paksa diri nak keluar. Nak cari sebab musabab. Nak tidur juga. Nak mimpi juga sikit. Jangan begitu. Bermakna awak telah turun daripada semangat yang hemah yang tinggi. Allah Ta'ala kurnia awak waktu untuk beribadat, tiba-tiba awak rasa nak tidur. Contoh, kita mungkinlah tidak tajrid, rasa tak mau tidur sepanjang malam. Kita tidur, lepas tidur jaga pukul 4,
kita tak rasa mengantuk dah. Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada rasa sebab nak mengantuk tu. Masa tu, kita bangun buat ibadat lah. Tapi kita paksa diri nak tidur. Itu masalah dia. Tak? Boleh. Tak ada masalah kita bangun beribadat. Ataupun Allah Ta'ala tak berjadi kita tak lapar. Maka pagi tadi sesudu je nasi lemak. Sampai petang ni petang pukul 5 dah ni. Kita lapar rasa. Dah, apa masalahnya? Kena saya makan juga ni. Kena saya makan juga. Nak makan juga. Dah lapar, tak masalah. Allah Ta'ala telah mengeluarkan awak pada ketika itu. Daripada alam asbab. Jangan bergantunglah pada sebab tu. Masalahnya kita bergantung. Doktor kata gigi gastrik. Kita gantung ke doktor. Doktor kata tak gastrik bong. Tak ada gastrik ni. Tapi dah kita rasa takut gitu, waham. Ni. Tajrid hati tak ada. Hati itu tidak tulus kepada Allah Ta'ala. Nampak pada waham, takut itu, takut ini, jadi itu, jadi ini. Dah. Ini maksud dia. Jadi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari nak ajar kita ni lah. Nak ajar kita baiki perkara ini. Dah. Okey. Ini antara maksud tambahan kepada iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmati al-aliyah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Jadi bagi orang yang ibtidai, mula-mula, bagi orang yang mula-mula baru belajar, dia akan kata macam mana kita nak amalan ini, amalan baca surah Waqiah ni untuk mohon rezeki. Kita baca untuk mohon rezeki. Tidak salah. Cumanya dalam proses kita nak membina jiwa kita, kita cuba hilang dulu segala ikatan hati selain daripada Allah Ta'ala. Baca surah Waqiah, baca kalamullah, nak ingat Allah Ta'ala, nak menghapikan diri kepada Allah, baca. Tak? Mengharap ridha Allah Ta'ala. Tak apa. Tak kata baca Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala jadi aku semakin kaya ni, aku miskin aja. Mungkin itu tuntutan kita. Tak apalah. Cumanya di peringkat pendidikannya, kita sisihkan dulu semua tuntutan habuan nafsani kita. Habuan nafsu kita tinggalkan dulu. Kita hanya melihat tuntutan Allah Ta'ala. Nak asal Allah Ta'ala redha, nak suruh Allah Ta'ala menjadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Gitu je. Tak? Gitu je dulu. Sehinggalah bila Allah Ta'ala telah kurnia kepada kita tidak memandang kepada sebab musabab tu, tak apalah. Kita baca, kita tidak bergantunglah kepada itu. Kan? Jadi ini antara cara pendidikan kita setikap demi setikap, bukan sekaligus. Mungkin kita pada peringkat mulanya nak semayang, memang dah nak semayang kerana nak dapat pahala lah. Memang. Tidak ada orang kata buat ibadat tidak mahu pahala. Tapi bila dah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketepikan perasaan tu. Kita timbulkan perasaan rasa hamba kepada Allah Ta'ala. Buat ibadat tak? Buat ibadat. Sebab apa? Bila rasa hamba kepada Allah Ta'ala, buat ibadat Allah Ta'ala terima, memang boleh pahala. Tak nafi dah tu. Tapi kita semakin memperelokkan adab kita kepada Allah Ta'ala. Nak melahirkan rasa hamba kepada Allah Ta'ala. Memang kita buat pun kerana dapat pahala. Tapi kita tak zahirkan perkara tu. Kita zahirkan rasa hamba kita kepada Allah Ta'ala. Itu antara bentuk-bentuk pendidikan hati yang diajar oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Boleh? Okey? Ada lagi? Tak ada? Masa dah habis dah. Wallahu a'lamu.